Alright, what's up everyone? Selamat kembali ke Aperture Podcast. Saya host anda, Riz. Apa khabar semua? Kita berjumpa lagi dalam episod kali ni. Dan kali ni kita ada Zaf. Seperti biasa, kita punya pakar, orang kata, bakal orang kata, director yang faham tentang pembuatan movie ni semua kan. So, Zaf, apa khabar Zaf? Alhamdulillah. Ini update for the week. Benda-benda menarik yang jadi this week. Aku last week ni aku main game je lah kat rumah sebenarnya. Oh, game apa? PS5? Dah beli PS5 lah? Tak beli lagi aku PS4 lah. Aku main ni apa? Game lama. Assassin's Creed. Oh, Assassin's Creed tu best kat tu. Baik kat tu. Coba balik. Ingatkan nak usah Steam Deck. Steam Deck dah start release kan. Harga dah 4,000. Okay lah. Boleh main game-game PC more portable. Okay, alright, Chun. Dia main portable. Check out Steam Deck. Tapi mahal lah sikit, cuma Main dekat dia portable macam Switch punya style kan. Tapi high end lah kata. Boleh main game 4K semua lah, something like that. Extreme. Syah. Aku casual gamer je. Of course, kita ada Nabila hari ni. Apa khabar Nabila? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Merah garang hari ni. Ada apa-apa special ke? Tak adalah. Saja nak tunjuk garang sikit sekarang. Ada apa-apa menarik? For the last 2 weeks kita because last week kita tak ada session and I think everyone was pretty busy last week. So anything interesting happen dalam masa 2 minggu ni? I just focus on family. Kita makan besar raya kan. Kita balik kampung. Start with sambut. Biasa-biasa je. Alright. Boring ah? Boring lah. Alright. Cool. Okay, anyway, this week kita nak review satu start terus lah. This week kita nak review satu movie yang back in 2019 if I'm not mistaken. Movie dia horror thriller lah kat sana. Dia consider as horror thriller punya kategori. Supernatural horror film, betul. And then cerita ni in a way datang daripada collection Stephen King punya Stephen King punya orang kata dia punya bukan production lah, dia punya idea dia juga lah, something like that. Okay. So cerita yang kita nak review kali ni lah Dr. Sleep, iaitu sebuah horror film yang directed by Mike Flanagan. And then cerita ni dia sequel, technically dia sequel to cerita The Shining lah, satu cerita yang sangat popular, cerita horror thriller yang sangat popular back in I think 90. Cerita The Shining bila if I'm not mistaken is back, buku dia I think about 1970 plus. Lepas cerita dia lah 1980 macam tu lah, tak ada kan. So cerita Shining ni directed by, back then lah, sikit pasal Shining sikit lah, Stanley Kubrick ni dia antara yang director yang orang kata pelik sikit lah. Tapi dia take cerita ni lah, dia take cerita Shining ni. And cerita Shining ni macam cerita horror psycho cerita lah kan, horror psycho cerita. And then cerita ni beri banyak banyak impact kepada perfilman cerita supernatural horror macam ni lah, which is of course daripada Stephen King kan. And then cerita ni Dr. Sleep yang kita nak review ni adalah in a way dia bukanlah direct sequel punya style, tapi dia lebih pada dia daripada timeline yang sama dan ada karakter yang sama yang terlibat jugalah. It's a sequel. Dia bukan macam dia dua cerita yang agak berbeza dia punya penyampaian dia sebenarnya. Macam Stephen King ni dia lebih pada it's still a sequel lah. Kalau macam tu kan, tak tahu lah, ni my opinion lah. Kalau macam tu, most of Stephen King cerita dia sebenarnya agak berkait dengan one against each other lah. Contoh It lah, cerita apa lagi yang Tower tu apa, Dark Tower apa something like that kan.
So dia berkait-kait jugalah. Tapi macam cakap lah, rasa cerita ni dia sequel because ada satu karakter tu yang punya watak daripada cerita The Dia Shining memang tu lah. Stephen Dia King memang sequel. tulis buku ni untuk sequel. Tajuk I dia faham, Lieutenant I faham. So, kau nak Dia argue memang dengan sequel. the author dia cakap sequel lah. Tak, I think you tak faham lah. Dia macam tak ada kaitan dengan cerita Shining, cerita Shining tu. Dia ada sikit lah, tapi dia cerita ni lah cerita yang macam satu cerita yang ni dia ambil take yang berbeza daripada cerita Shining tu lah. Something like that lah. Itu yang I nak sampaikan. I tahu lah dia sequel, tapi dia macam dia ada lebih kurang macam the second film. I think betul itu lebih tepat, the second film in the Shining punya franchise. Dia bukan sequel macam sequel lah. Faham tak? Macam tu aku nak cakap lah. Okay. And then cerita ni for me dia macam ni dia lebih pada yang kalau Shining tu psychological, tapi cerita ni macam memang ada hantu punya apa ni take lah dalam cerita ni. So ghost punya story sikit lah. So yap. Okay, cerita ni dilakonkan oleh Ewan McGregor, pelakon yang agak terkenal juga, Star Wars, dan few big cerita Ewan McGregor yang berlakon. And then Rebecca Ferguson, Kylie Curran dengan Cliff Curtis. And then cerita ni I think release back into 2019. And then dia punya budget around 30 to 55 million lah. And then box office around 72 million lah. So yep, cerita Dr. Sleep, Stephen King punya collection juga. And then daripada segi rating dia, IMDb bagi 7.3, Rotten Tomatoes bagi 78, Metacritic bagi agak average lah, dalam 59 itu. Tapi I think daripada segi, let me check Metacritic ni, dia punya fan punya apa ni, viewer punya dengan kritiknya. Sekejap sorry, nak lambat pula sikit. Ada tak? You guys ada tengok dia punya apa ni? Kritik punya view dengan apa ni? Viewers punya view lah. Kat mana? Dekat Metacritic lah. Metacritic is 59, IMDb 7.3. Okay. Kalau Rotten Tomatoes 89 audience score lah. 89 audience score. Critic 78, audience 89. Okay, yes. Cerita The Sleep. Dr. Sleep ni. The Sleep tak. Okay. Dr. Sleep. Alright. So, I guess you guys macam cakap plot dia salah satu karakter daripada Shining tu, which is budak tu dalam cerita Shining ni, dia dah besar, and then dia memang ada budak ni ada some special power sikit lah. And then this special power ni dia somehow kata di ni being hunted by so called demons ni lah. Demons yang apa ni nak makan dia punya aura tu lah, something like that, which is the Shining tu lah. And then Muhammad ni, Ewan McGregor ni watak Danny kan, watak dia kan. Danny ni dia selama ni dia memang cuba sembunyikan benda ni lah, sebab dia tahu kalau dia cuba tunjukkan benda ni dia akan menjadi mangsa those demons untuk tangkap dia lah. And then demons ni pula ada a group of demon yang diorang ni hidup dalam rupa manusia kita semua kan. Dalam rupa manusia diorang kononnya dah hidup lama lah. Diorang ni memang makan roh Shining ni lah untuk hidup kekal abadi lah. And then diorang ni satu kumpulan yang agak established, dan diorang sentiasa memburu mangsa lah. And then budak kecil antara dia punya favourite mangsa, because kononnya dia boleh apa ni, expresskan rasa pain tu, rasa takut tu lagi nikmat lah dia punya apa ni, dia punya makanan tu kan. So from the story tu lah, then watak Danny ni dia somehow in a way dia
cuba nak nak menentang demon tu lah, because dia tahu ada banyak insiden jadi budak-budak mati kan, budak-budak yang ada kononnya kuasa Shining lah. So that's the story lah. Alright. So kita seperti biasa kita akan start daripada segi story dengan plot dia. Nak tahu pandangan apa cakap podcast kita ni. So Zaf, what do you think about the story dengan dia punya plot cerita ni? Okay. Mula aku ingat cerita ni cerita baru tau, sebab dia tiba-tiba keluar dekat Netflix kan. Tapi rupa-rupanya dia tahun 2019. Lama dah. So before this aku tak tahu pun kewujudan cerita ni. Normally aku Stephen King ni aku quite minat jugalah dengan Stephen King punya novel ni kan. So tapi bila dah nak ambil tahu pasal cerita ni kan, so sebab kita nak review dan dig some information, rupanya dia sambungan cerita The Shining tu membuatkan aku lagi interested lah. Even though actually The Shining tu bukannya best sangat pun kan. Dia dapat praise from the filmmaker community je kan, because of the Stanley Kubrick. Kalau kau tengok pun tak enjoy mana pun kita. In fact cerita Shining tu dia punya Stephen King tak suka je tu. Dia kata salah apa Stanley Kubrick buat tu. Dia kata Stanley Kubrick punya take on that cerita tu wrong. Dia kata bukan seperti apa yang dia gambarkan dalam novel dia. So ada a bit of clash. Tapi cerita tu dia aku rasa macam phenomenal jugalah. Orang tak tahu lah, especially mungkin siapa nama hero tu, Jack Nicholson tu kan. Jadi kan mungkin dia beri impact yang agak hebat pada cerita tu lah, dengan dia jadi gila kan. Dia cerita tu psychological thriller sikit, so dia jadi gila apa semua kan. Kononnya dia nampak hantu, tapi dia play that side of the story lah. Alright, sama go ahead, sorry. Yeah, I think because cerita-cerita macam ni, dia over the years people more and more appreciate lah. I don't think masa keluar tu orang appreciate sangat pun. Macam cerita 2001 lah kan. Right. Stanley Kubrick kan memang pelik gila kan. Tapi over the years people appreciate more and more. Sama macam ni lah, dia jadi macam cult classic lah. Cult classic. So aku dah tengok Shining ni, aku dah tengok lama dah. Betul. Cerita dia simple je actually. Dia macam more on psychological je lah kan. Dan karakter budak tu, Danny dalam The Shining ni is not really significant pun. Betul. Anak Jack Nicholson ni. And then dia ada some sixth sense punya power lah. Aku nak bagi senang faham kan. Dia boleh betul. nampak hantu ke apa, something like that lah. So bila 2013 Stephen King dia tulis novel Dr. Sleep ni untuk sambungan karakter Danny ni after like say 20 years maybe. So aku suka gila cerita ni sebenarnya. Even though dia panjang, dia agak lama, tapi dia slow awal-awal tu, and tapi dia bukan slow yang kosong tau. Dia banyak bagi kau input kan. Betul. Tapi dia bergerak slow tu lah. Aku rasa lepas sejam tu baru menarik sikit lah. Pick up kan. Baru pick up sikit. Bila dah masuk watak budak tu kan. Bila masuk watak budak yang tu dia dah ada apa dah ada villain yang sebenar lah kan. Dia start communicate dengan villain tu. Awal-awal tu dia takes very long time nak establish karakter ni. And dia dah alkoholik kan. Dan aku tak tahu dia kerja apa. Mula-mula tu macam dia homeless pun, aku tak faham kat situ kan. Tapi bila dia dah explain deeper about dia punya power Shining tu kan, so benda tu jadi interested. And then rupanya banyak orang lah yang ada this type of power. So aku rasa macam actually kita boleh tengok movie ni dalam konteks macam superhero movie pun boleh juga kan. Kalau kau anggap power dia tu macam mutant, X-Men. So ada X-Men baik, ada X-Men jahat kan. So cerita tu jadi menarik lah. Aku rasa cerita ni lagi menarik daripada the original Shining tu. The original Shining tu just dalam hotel tu je kan. Agak bosan. Kali ni banyak karakter lah.
So lepas sejam tu dia build up karakter Rebecca Ferguson, kita pun dah tahu kumpulan dia tu apa, The Knot or something nama The Knot, Demons lah, Demon tu. Apa yang diorang punya motivation kan. Dia bunuh budak kecil bukan just budak kecil yang ada macam super power. The reason why budak kecil sebab senang dia nak bunuh. Lagi satu dia punya pain punya factor tu akan bagi nikmat dia lagi kan. Dia budak-budak ni dia takut. Bila dia takut lagi dia takut, dia senang dapat yang the best punya meat lah. Betul lah. So basic kalau kau tengok dia punya antagonist and protagonist punya motivation tu is not really interesting lah, tapi the world tu aku rasa yang buat benda ni interesting. Dan cara dia build up the character, cara dia tunjuk villain ni punya power macam mana. Aku suka yang scene yang dia terbang pergi rumah budak kecil tu kan. Memang best gila kan. So the visualization of diorang punya superhuman power ni aku suka lah. So in general aku enjoy. Cuma last tu je lah. Last tu dekat hotel tu balik macam a bit let down lah. Aku ingat macam ada macam boss battle last tu kan. Tapi dia just macam senang sangat dia kalahkan Rebecca Ferguson. Boss battle lah tu. I thought it was a boss battle lah tu. I rasa lah dia sebab tu lah. Tapi nanti kita cerita. Okay, sama. Alright. So dia punya plot tu kau rasa kau happy lah dengan plot dia? Ya, aku happy. Aku enjoy. Aku the first mula ingat aku akan boring tau. Follow mula ingat macam aku struggle nak habis cerita, nak habiskan kan. Tapi dia build up dia quite nice lah. So, I have to agree lah. I pun rasa macam tu kat benda. I think the first 1 hour tu dia macam nak tunjuk something interesting, tapi dia macam tidak begitu I think awal-awal tu kalau you guys perasan dia tak banyak dialog sangat awal tu. Dia very kan banyak action moment kan. Dia tunjukkan kononnya Danny ni dia tengah melalui satu face to face lah. Dia change daripada this face, daripada budak kepada dewasa kan. Dialog tu tak begitu, tapi macam I agree lah, dia lambat sikit pick up lah cerita tu daripada story dengan plot dia. Tapi eventually dia become something yang kau nak tahu. Nak tahu how does it end macam tu. Kau stay put dan nak tahu apa dia jadi. Especially I think masa bila dah masuk watak budak tu lah. Budak yang kononnya yang hebat ni kan, something like that lah. Yalah, yang geng jahat tu pun actually aku quite interested nak tahu diorang ni semua dari mana kan. Tapi knowing Stephen King, dia suka bagi benda-benda yang up in there. Dia tak bagi explanation sangat kan. Macam cerita It lah, kita tak tahu pun Pennywise tu dari mana kan. So aku tak expect benda tu akan di-explain in details lah. But still aku enjoy lah. Okay. Alright, tanya kita punya ni Nabila. Watak Nabila The Shining. Okay, tak tengok. Aduh. So I review as a standalone Tapi I rasa as a standalone pun cerita ni not bad juga Macam I agree dengan Zaf. I pun baru nak cakap tadi. Sebab masa first phase tu dia macam lambat sangat. Sebab dia macam nak develop, pada I dia macam develop 3 story beza tau. Seorang pasal yang Dan tu, budak tu dengan dia punya group kan. So Demon tu. Apa connection ni semua macam lama sampailah budak tu punya dia dah boleh engage dengan orang-orang ni. Baru macam okay, daripada part situ memang dah start best lah kot. Dan I rasa ada certain part yang draggy juga kot. Sebab tu dia buat nampak lagi lah macam lamanya nak sampai nak dapat end tu. Dan I rasa kan kalau cerita ni yang I rasa ending part tu pun okay lah. I rasa interesting untuk kita tengok. Dan I rasa contoh macam dia develop karakter kawan dia walaupun tak lama kan, tapi I rasa macam I dapat tahu connection. Kan dia, kawan dia mati kan, yang nampak dia sedih tiba-tiba. So I rasa macam walaupun dia tak develop banyak thoroughly dekat tempat tu, dia develop karakter orang tu itself, tapi dia people connected dengan dia walaupun I tak tengok cerita sebelum ni. So I still dapat rasa
watak tu berjaya dijadikan importance dia lah. Okay. I think cerita ni macam cakap lah, which is awal-awal tadi Zaf gelakkan ni kan. Tapi I rasa sebab tu I nak cakap cerita ni dia sequel, tapi dia bukan sequel lah. Dia compare to The Shining tu dia ada cerita. Of course lah, ni based on apa Kubrick bawa lah, mungkin bukan buku apa ni, Stephen King buku, tapi Kubrick bawa tu dia lebih pada psychological punya cerita yang apa ni, which is kalau tengok yang cerita Dr. Sleep ni, dia memang cerita hantu tau. Dia cerita hantu sebenarnya. Dia cerita hantu tapi dia punya take tu, kalau you perasan title Dr. Sleep ni kan, Dr. Sleep tu dia macam sebenarnya tak penting. Dia sikit je dia jadi Dr. Sleep tu dalam cerita ni tau. Kalau you guys perasan, sikit je dia kita pun macam tertanya-tanya apa dia nak reference pada betul, until there's one patient tu cakap, kau lah Dr. Sleep, kau lah bantu aku untuk mati dengan mudah, mati dengan tenang sebenarnya kan. Baru fikir macam itu lah reason dia. Tapi dia siap letak title tau. So dalam cerita The Shining pula, dalam cerita Shining, Shining tu dia tak cerita sangat pun sebenarnya. Dia cerita sikit je. Shining tu dia cerita ke anak dia je, which is anak macam Zaf cakap tadi, anak tu tak adalah significant sangat dalam cerita tu tau. Tapi title cerita dia The Shining. Cerita dia The Shining, tapi The Shining tu dia tak cerita. On dia ada cerita ni, cerita pasal Shining tu banyak. Dia explore Shining tu apa kan. Dia tunjukkan apa ni, maknanya kita tahu rupa Shining ni banyak orang ada, bukan sikit orang, dan ada bentuk-bentuk yang lain Shining ni kan. So dia macam explore buat rasa macam very interesting lah dia punya which is sebab tu saya cakap, I rasa walaupun memang dia buat buku ni daripada satu timeline yang sama daripada cerita The Shining tu, tapi cerita ni macam stand alone, dia agak established lah. Dia tak banyak kaitan dia, melainkan main character Danny tu je. Tapi itu pun dia minimal je dia punya apa ni. Dia buat yang lebih kepada ada satu hantu tu dalam bilik air tu kan, dengan yang hotel tu. Lepas tu lain tu dia macam develop dia punya karakteristik sendiri lah yang dia tak pernah tunjukkan daripada cerita Shining tu lah. And then I suka banyak plot yang I suka lah cerita ni. Dia macam you guys cakap lah, awal-awal tu dia agak slow, dia nak develop karakter tu kan, especially 3 group tu lah. Tapi yang saya suka, cerita ni buat saya rasa jahat tu tak macam jahat. Betul. Jahat tau, faham tak? Jahat tu macam tak jahat tau. Jahat seolah-olah macam ada certain point of story tu, yang jahat lah budak tu. Budak tu macam jahat. Budak tu jadi macam kan sampai yang demon tu macam takut kan. Demon tu jadi macam what the heck ni kita. So I suka dia betik tu lah. Dia macam bagi kita, walaupun bukanlah something yang something yang abnormal atau something yang uncommon dia buat macam tu, tapi dia buat kita rasa macam dunia ni macam adil sikit lah. Dia macam bagi fair kat dalam tu. Kalau tidak selalu cerita-cerita macam ni, jahat tu mesti macam overpower kan. Tapi ni jahat tu boleh berada dalam keadaan, orang kata salah taktik boleh kena lah. Dan which is cerita ni tunjuk lah ada scene yang apa ni, dia kononnya nak apa ni pancing the group of people, betul dia tembak group of people tu kan. Kita ingatkan group people tu akan buat some apa ni tipu hilah agak. Tu rupanya dia memang nak sacrifice yang itu semata-mata nak kan. Ada seorang lagi yang apa nama seorang lagi, dah lupa yang dia semua plan dia macam buat kita rasa macam dia macam nak bagi fair sikit lah. Dan especially bila Danny tu pula kena. So dia I suka dia main dengan that kind of kata check and balance lah. Dia tak satu orang overwhelm dia ada, which is ending dia itself tu macam Zaf cakap bukan boss fight, tapi I rasa tu ialah boss fight yang agak best lah. Dia memang dah plan, sebab dia dah bagi tahu awal. Dia cakap dia asyik cakap dengan satu uncle dia, yang the uncle dekat tak tahulah, yang orang tua tu yang kononnya selalu bagi nasihat dekat dia tu kan yang black apa ni the African American tu. Dia cakap kau kena bayar hutang kau kena settle kau hutang kau, something like that kan. So bila dia that guy is from the original movie the original movie lah kan, daripada original movie. So bila dia bila dia cakap nak bayar hutang tu, macam dia dah plan lah, aku nak gunakan aku punya worst punya fear nak lawan dengan demon tu, which is I rasa power dia buat tu. I suka lah. Dan bila demon tu datang, kena tangkap dengan hantu-hantu semua kalah terus lah demon kan. And then I rasa dia punya story tu I memang
tertarik nak tahu lah. Especially I suka scene-scene yang budak tu badass gila budak. Memang badass gila. Dia dengan confident dia kan. Dia boleh serang demon dia tak ada hal lah. Kan, Tapi dia aku kurang sikit lah tu. Aku rasa budak tu dia terlalu chill lah. over sikit lah. Tapi dia kuat. Tapi dia orang cakap dia orang cakap dia kuat lah. Dia memang kira memang shining generation baru lah. Tapi janganlah buat dia macam overconfident sikit overconfident sangat. Badass. So I suka je tu lah. I personally rasa macam finally something new lah. Something budak mesti selalu orang nampak takut kan. Which is part tu lah Nabila yang rasa macam budak ni macam jahat lah. Macam budak ni pula jahat tau. Dia buat macam budak ni tiba jadi macam villain kan. yang demon tu jadi macam main pergi serang je. Dia seorang-seorang baru bagi tahu tak ada hal lah. So I Tapi suka I dia rasa tu. I nak add to the point yang I rasa villain ni tak jahat, betul-betul jahat sebab dekat dalam group tu you tengok kan macam dia are still protecting each other, macam dia still protecting team member dia walaupun dia jahat kan. And lagi satu dia sebenarnya buat benda ni sebab dia takut mati, bukannya dia jahat. Macam tu lah. Dia ada Okay, tapi kenapa dia ambil yang budak perempuan tu, yang budak perempuan yang boleh hypnotize tu? Kenapa? Dia boleh hypnotize lah. Dia ada so dia orang ambil hypnotize, ambil mangsa baru. Okay, maknanya budak tu dia ada shine juga. Tapi dia jadikan budak tu sebab yalah budak yang kan. So maknanya dia contoh kalau dia buat dekat Danny, dia boleh jadikan Danny tu teammate dia juga ah. Macam tu something like that. Correct? Ke ada shine version lain lah. Bukan dia mangsa budak baseball tu ke? Bukan yang budak perempuan tu, kan yang budak perempuan tu selalu hypnotize, curi duit orang dekat kan. Okey. Kan? Dia guna so budak dia untuk dapat mangsa baru. Kuasa hypnotize tu kan. Power lah. Itu cakap Okay, macam alright, X-Men faham. benda ni. Okay, faham. Group tu, each one of them ada their own Ada power ability lah. Ability lah. Okay, alright. Tapi maknanya dia boleh buat juga dekat Danny lah kan. Dia boleh buat macam tu kat Danny, dia boleh buat macam tu kat Boleh. Kalau Danny nak Itu join lah skill. sebab dia bukan kalau paksa join. Kan yang budak perempuan tu pun dia ajak kan, kau nak join nak, orang tak. Then kena willingly lah. Kau tak boleh nak paksa orang join dia punya group. Faham. So I thought maknanya technically ada possibility yang demon ni pun shining jugalah sebenarnya. Semua shining. So demon tu shining juga ah. So yang botol yang dia orang pegang tu, yang botol yang dia pegang tu kan, canister tu, Rose pegang tu kan. Mesti itu itu adalah some power yang dia dah backup bunuh makanan. orang disimpan dalam tu lah. Okay. Dia So yang tapau mula-mula sikit. dia okay. Yang budak yang mula-mula tu, yang budak kecil yang mula-mula kena tu kan. Budak tu apa, kita tak tahu power dia apa lah. Budak yang teka Magic bunga kan? tu. Dia ada some power magic kan dia kata. Tapi dia tak tunjuk lah kan. Dia tak tunjuk kan. Tunjuk sangat lah. Okay. Alright. Masa tu I ingatkan dia memang- macam Dia bukan budak-budak random. ingat dia random kid. Saya ingat dia asal budak je macam cerita It lah. Ingat dia buat style It juga. Mana budak je dia rembat kan. So macam tu tau. Okay. So I thought masa awal-awal tu dia memang bagi benda tu tak clear. Aku pun tak clear benda ni. Kan. Ingat memang dia kidnap kids kan. Rupanya I fikir macam tu lah. Okay, dia faham. punya ni lah target dia. Alright. So technically diorang boleh makan sama each other jugalah kan. Betul tak? Technically lah. Yes. Okay. Alright. Okay. Boleh makan sama each other. Dan ada sampai dia orang tak dah semakin rare yang ada shining ni. So tu yang dia orang kebulur sikit lah supaya ada one of the orang tua tu mati. Itu dah berapa lama dia hidup kan. Tapi I suka lah macam story dia, especially bila second half tu I dah seronok bila cara Danny ni dia navigate the mission tu. I rasa macam power siut dia, macam kan dia macam dia ada idea nak ada idea nak buat something kan, and then dia dapat pula, dia tahu budak yang budak perempuan ni hebat kan, dia tahu budak perempuan ni hebat, so dia memang pakar lah, dia bijak lah. Betul dia ada kawan baik dia seorang macam Nabila cakap. Kawan baik tu walaupun dia tak banyak tapi dia develop karakter tu I rasa agak established lah kan. And then ada satu dia ada satu konsep yang
kita tak boleh lawan Rose ni kuat sangat tau, Rose ni kuat sangat. Itu pun I rasa macam maknanya diorang tahu lah kan, diorang ni kira hebat ni sebab which is Rose tu acknowledge kan, yang budak perempuan tu hebat kan, sebab dia kena ambush dengan perempuan tu. Tapi then lepas dia mula tak kenal Danny tu kan, lepas tu bila dah kenal Danny tu dia Danny ni pun gila babang ni, hebat something like that kan. I rasa macam menarik lah, which is I thought it was really good lah. I enjoyed the movie and slow but I tak expect I enjoy lah. Tak terkilan baru tahu movie ni. Dah lama kan, 2019. Marketing tak bagus sangat movie ni. So, kalau based on dia punya collection memang ayam lah, dia dapat 70 juta je. Tapi cerita-cerita Stephen King memang I think one of the, kalau ada best pun mungkin It lah. Itu pun kan bukanlah hebat mana remake lah. Bukan hebat mana pun. Dia I think cerita-cerita horror filem macam ni dia punya, dia bukan macam kat Malaysia lah. Malaysia kalau you buat cerita apa ni, apa Syamsul Yusof buat cerita apa? Apa Kurafat lah apa itu meletup kan lah. Tapi kat luar negara dia kurang sikit lah cerita-cerita ni kan. Tapi I thought it was nice lah. Okay, kita dah cerita extra sikit pasal story yang plot, because I think tiga panel pun rasa cerita ni agak apa ni, menarik lah daripada segi dia bawa cerita plot dia kan, which is good. So let's talk about dia punya casting dengan dia punya karakter yang apa ni, pelakon-pelakon ni bawa lah. So Nabila, what do you think about Danny? Kita start dengan Danny lah. Danny sebab dia pada I I tak nampak lah sangat dia punya strength and weaknesses tu, tapi I rasa okay je dia bawa watak Danny. Mata sebab biru kot, dia supportive. Okay je, I rasa dia okay je. Dia macam tak ada lah tarik minat I sangat, sebab watak dalam ni dia tak ada nampak physical tu, tak ada. Lepas tu emotion pun macam kurang kan untuk watak. Jadi I tak nampak sangat lah dia punya kekuatan. Cuma I suka dia punya ni je lah, Abra ni. Memang rasa nampak dia kuat tau. Muka dia tu nampak dia badass kan. nampak dia apa? Dia macam firm tau. Kalau dia nak dia buat dia macam tu lah. Yang Dan ni rasa betul. Okay lah, okay. Just fine, okay. Yeah. Betul. I think siapa nama dia, Ewan McGregor ni, dia bukan like A-class punya pelakon pun. Dia berlakon macam tu lah. Mana-mana pun macam tu juga dia berlakon kan. Tapi aku suka dia since Transporting dulu, dari zaman dia muda lagi. Betul. Tapi banyak cerita dia macam tu lah, masih dalam dalam Star Wars pun kan, macam tu juga kan, dia jadi Obi-Wan Kenobi tu. Yes. Aku rasa lebih kurang dia cara pembawakan watak dia, so nothing much lah kan. Tapi kalau tengok dalam cerita yang dengan Scarlett Johansson tu, The Island tu, dia ada dua watak yang dia terpaksa bawa kan, satu yang baik, betul yang robot. Okay. Itu nampak sikit lah perbezaan dia kat situ. Tapi more or less dia tak adalah kencang sangat pun berlakon. Aku suka Rebecca Ferguson. Bukan Matt Damon. Bukan Matt Damon. Yes. Okay, I agree. Aku suka. Yes, dia still the show lah rasa. I personally rasa dia betul-betul dia kan, dia melakonkan watak tu dengan baik lah. I mean, dia buat I percaya dia ni scary, tapi at the same time dia cantik. Dia cantik pun. Macam cantik dia ni kan. Bila dia on screen kan, macam dia ada pegang aura kan. tau. Yes, dia pegang kamera tu, power je. Power sikit dia kan. Betul-betul lah. Saya power. Dia I think cara dia tunjuk dia, and then dia the best part, dia bukan apa ni kata one dimensional punya villain tau. Saya cakap cerita ni dia unik because dia villain tu bukan, dia buat rasa dia ni villain ke tak tau. Which is ada scene tu dia kena hentam kan, which is dia dekat dalam ni bilik tu yang tangan dia terkepit tu kan. Yang masa tangan tu kan, aku macam sebelum ni dia nampak macam cool, aku powerful kan. Kau tak standing aku. Sekali tangan tersepit dia menjerit macam tu kan. Betul ni, takut tu. Tiba-tiba dia takut tau kat situ. Hebat. Betul lah. I macam convinced dengan dia punya take kan. Macam, hebat ni kan. Macam mana Nabila? I rasa muka dia macam muka you sikit Nabila.
Kan? Oh, You rasa apa pendapat you tentang dia punya I rasa punya lakonan? bila jadi villain, I rasa dia sangat I nampak tau dia punya macam nak strive for it kan. Tapi bila dia jadi baik, macam yang dia jadi kesian, dia sedih dekat kawan dia tu, I rasa macam ada human lah. Memang terasa lah dia nampak dia punya good side, dark side, nampak lah. I rasa I pun suka sebenarnya dia dalam cerita ni. Masa dia macam nak lawan-lawan kan, nak serang psychologically tu macam work. Memang rasalah benda tu. Which is I think ada satu scene tu you guys perasan yang masa tiba-tiba tak ingat nama dia Crow tu datang dia cakap ni mamat ni nak kena makan ni, dia dah tolong ready sikit kan, tak boleh tahan dah ni kan. Dia macam leader kat situ kan, yang Rose macam leader kat situ, tapi dia macam bila dia cara dia take that character tu macam dia tak nak bagi, tapi dia tahu kalau dia tak bagi kan, so dia, and then bila dia bagi tu rasa macam dia boleh present that scene tu dengan baik. Saya cakap power siap dia melakukan perempuan ni kan, convince dia punya lakonan tu. Saya cakap hebat dia ni sampai lah. So I suka dia punya watak jugalah. I think Ewan McGregor, Danny tu mula-mula I tak cam dia. To be honest, masa awal-awal tu I tak perasan tu lah Danny bila dia ada jambang tu kan, nampak macam dia macam chubby sikit kan. I confused dengan satu lagi seorang lagi pelakon yang muka bila ada jambang tu macam muka dia macam dia ni mamat ni ke macam. Tapi bila dia dah shave tu baru betul lah. I macam ni McGregor ni, tapi macam lain sikit kan. Tapi dia punya watak I rasa okey je. Dia bawa tu best juga. I suka dia being very kata behind the scene lah. Dia macam tak nak tunjukkan dia punya kelebihan tu, which is dia present lah. Dia lah Dr. Sleep tu kan. Dan bila dia cerita bila mak dia nak mati tu kan, mak dia muka penuh dengan panggil apa, macam ada binatang kat muka mak dia tu kan. Dan bila dia cakap mak dia perasan yang dia tak nak tengok muka mak dia tu, I rasa macam dia I boleh convince lah. Dia cakap dia macam dia tengah go through macam satu phase of life yang sangat macam pedih lah, macam parah lah, sampai dia jadi alkoholik apa semua. Which is alkoholik tu ada satu scene yang dia dengan Logan tu bukan dia macam mana, dia macam bapak dia bagi air tu kan. Dia bagi air tu macam dia sebenarnya bukan bapak dia tu. Kalau nak Shining tu bukan bapak dia. Tu memang ada satu watak dalam Shining tu kan, yang bartender tu lah. Kan dalam ni ada tu bapak dia lah. Dia gambar kalau ikut Shining ada seorang lagi macam tu kan, ke silap? Tak ada. Tapi whatever lah. Tu bila dia buat scene yang arak tu pun agak convincing lah. Dia kan, dia arak tu dia I suka lah. Boleh lah. What about budak tu? You guys rasa budak Dia, tak, yang cuma bartender dia sebab dia tak ada ganti lah. Dia Recreate tak pakai Jack Nicholson, dia pakai another pelakon. Dia suara rasa macam janggal sikit. Dia watak tu tak penting sangat lah. Tapi macam cakap lah, dia sebab kalau perasan pun dia tunjuk muka watak tu sipi-sipi je. Dia memang tak boleh nak apa-apa dia. most of the time dia tunjuk daripada perspektif Danny tu kan. Okay, Zaf tadi dia tak minat sikit budak tu. Okay Zaf, mungkin kau boleh ni bagi sikit ni gambaran sikit tak? Okay, I think budak tu berlakon okay kan. Berlakon aku rasa not bad lah. Cuma kat watak dia macam macam cocky sangat lah. Cocky sangat. Dia terus hebat tau. Dia tak ada macam build up kan. Mula-mula tu kita tengok dia menjerit-jerit kan, takut someone mati kan. Tiba-tiba lepas tu jadi confident. So dia tak ada gap kat situ. I rasa tu Gen Z tu. Budak-budak Gen Z dia cepat belajar. Try terus lah. I okay lah. Tapi I suka kat watak budak perempuan tu. Dia cara dia bawa watak macam cakap lah, something I agak menarik lah. Bila dia take budak tu jadi macam bila dia buat scene yang mata dia jadi Putih putih tu. I cakap dia ni villain ke kita dah silap ni. Sampai dia fikir tau, sampai dia macam kan. Dan I suka lah dia punya, I suka cockiness tu. I suka juga dia macam tunggu, jom macam kita test siapa lagi kuat. Sebenarnya macam
macam budak-budak teenager style lah. Jenis macam orang kata nak lawan dengan apa ni, orang-orang yang orang tua lah sebenarnya kan. Macam mana Nabila, what do you think about the watak budak tu? I suka sebab I rasa nampak determination tu lah. Macam muka dia tu nampak dia, bila dia takut. Bila dia kuat tu, dia tak kisah pun. I rasa muka dia tu kot. Nampak lah kepoweran dia tu kat muka. Ending dia? Ending scene tu memang lah. Maksudnya dari segi cast ke dari segi plot ni? Tak, bukan. Dia lah buat dia lakonkan watak ending tu. Budak tu kan ending dia cakap dengan dengan Danny tu kejap. Kita pun dah mula-mula dia tengok mati ke tak Danny ni kan. Oh, tapi fikir-fikir mesti mati dia kan. Mesti mati dia, tak ada choice lah kan. Tapi lepas tu dia keluar dekat bilik air tu, dia nampak kan. Punya lah bos. Gangster dia dah. Dia nak cakap dia jahat Betul lah Ustaz. Tapi kalau perasan ada satu dialog yang Danny tu cakap last kali. Danny cakap dulu aku ingat Shining ni kita kena sembunyikan sebab dia jahat apa sebenarnya kan, something like that kan. Tapi sebenarnya tak kan. Sebenarnya dia patut lagi di apa ni, hebah-hebahkan sebab nak bantu orang lah, something like that. Itu yang dilalui dengan tu, yang dia buat orang nak mati senang tu kan. Itu yang Danny buat tu kan. So dia cakap dia dah silap lah kan. Cuma buat I terfikir lah. I tak akan terkejut kalau tiba-tiba ada satu lagi sambungan dia ke kan, yang budak ni dia jadi villain ke. I tak terkejut lah. Dia macam ada that, especially bila bapak dia dah mati kan. Dia hati dia agak kering tak bila bapak dia mati kan. Walaupun dia kan dengan mak dia kan, hati dia kan. Mak dia dah macam dah cuak kan. Mak dia macam betul kan aku ni kan. Kau cakap dengan siapa kan. I tak terkejut lah kalau dia jadi one of the character villain ke in the future, kalau dia nak sambungkan benda dia ni kan. So I thought it was okay lah. Okay. Selain daripada tu, watak-watak lain tu adalah yang kawan dia tu okay. Kawan dia tu tak banyak dialog. And then crew tu pun okay jugalah. Crew tu ada few scene kan dia tak banyak yang significant. Tapi ya rasa 3 watak utama tu lah yang apa ni, Danny, perempuan tu, budak perempuan tu mana? Ada Abra and then Rose lah. 3 tu watak tu memang agak menarik lah. Okay, let's talk about the production of the story lah. Zaf, what do you think? What's your take dengan anime production ni? Adakah dia bawa vibe Stephen King tu ataupun dia macam ni? Sebab kita banyak agak tengok Stephen King kan. Stephen King tengok cerita It lah, apa ni, few couple of Stephen King cerita yang boleh rasa tu Stephen King punya style lah. So what do you think? Production wise aku rasa very good kan. Warner Bros kot. Aku suka mungkin marketing lah. And dia punya music, dia punya all the set design, dia punya location, dia punya hotel CG. Hotel yang last kali tu? Hotel tu okay lah, dia tak sebanyak macam dalam The dulu Shining. Tu lah. Dia just tunjuk a few key key tempat je yang membuatkan yang kita ada teringat, berkait teringat sikit lah kan. Itu je lah 2, 3, 7 tu. Just nak beritahu Nabila, dia cerita The Shining tu dia macam satu cerita percutian tau. Dia percutian, kononnya family ni nak pergi bercuti, nak tenangkan diri lah. Dia pergi kat tempat apa ni, hotel tu lah. So cerita tu memang masa yang Shining tu dia memang dekat hantu-hantu tu semua dekat dalam hotel tu lah kononnya. So itu yang Danny tu dia sangat dia sangat apa ni, dia affected lah by that hotel punya keadaan. Hotel tu kononnya ada berlaku some tragedy lah dulu sebenarnya kan. Tragedy dulu. So ada tapi cerita Shining tu macam kita cakap tadi dah, dia lebih pada bapak tu punya karakter. Bapak tu jadi dia psycho. Dia memang ada masalah psycho pun. Sebelum dia pergi hotel tu dia memang ada psycho sikit kan. Dia pasal dia pressure dengan kehidupan lah, dan dia penulis, writer. So bila dekat dalam hotel tu dia jadi lagi mental lah, sampai dia nak bunuh anak bini kan. So macam tu lah. So right. So hotel tu jadi macam something yang significant untuk cerita tu lah, which is in the end cerita ni bila Danny nak gunakan hotel tu sebagai dia punya apa ni, point nak kalahkan Rose lah.
So yep. So macam mana you rasa dia punya production, Nabila? You rasa cerita hantu ke, you rasa cerita seram ke, you rasa cerita action ke, macam mana? Okay lah dia action. Tak, I rasa dia seram lah, creepy lah juga kan. Ada certain part tu I rasa takut. I rasa dia I terconvince lah dengan cara dia. Bila dia nak masuk dekat dalam minda orang ni, cara dia meditate macam nampak lah benda tu tau. Boleh lah rasa dia relevan lah untuk I terima macam tu. Mungkin dari segi kamera tempat semua okay not bad lah. Sebab Tahu sebab apa? Sorry. cerita ni I cuma tak suka sebab first part yang lambat tu je. Other than that dia punya cast, plot yang lepas tu okay je. Production semua okay lah, enjoyable lah. Tak nak tanya Zaf, yang scene terbang tu power dia kan? Tidak kan? I kagum dia buat. I kagum dia buat scene terbang tu. I cakap, oi, power dia buat ni. I mean kita dah biasa tengok scene macam tu tau. Agak biasa lah. Tapi dia buat tu macam lain, something lain lah. Which buat kita rasa macam, ui, menarik dia buat ni. Aku rasa maybe dalam buku dia just tulis mental punya macam mental punya kan. Rosie ni pergi dekat situ kan, macam fly ke situ kan. Tapi dia visualize kan dalam movie ni. Menarik kan. Macam kan, dia punya take tu macam mana nak bagi orang faham apa yang terjadi tu kan. Yang tiba-tiba rumah tu sengit kan. Rumah tu sengit. Nice. Betul lah, I suka. I think that scene was nice. And then ada few I think of course lah, hotel tu dia memang buat ekspresif sikit lah compare to Shining. Shining tu masa you tengok Shining dulu tu dia tak dia rasa macam dull sikit dekat dalam Shining tu. Tapi yang ni boleh nampak dia, colour semua lagi cantik lah kan. Dia memang nak present hotel tu something significant lah kan. Tapi yes, ada few scene yang I think dekat dalam hutan tu masa dia orang fight tu I suka juga, yang tembak-tembak tu kan very fast punya, tak banyak buang masa, pam mati kan, pam mati cepat kan. And then yang kawan dia tu suicide tu pun terbaik kan tu. Dia simple dia scene dia kan. Kawan dia cakap, dan dia cakap jangan pergi dekat kan. Sebab apa? Supaya you tak dengar apa dia cakap kan. Tapi dia pergi dekat dan settle terus kan. So agak menarik lah. Yes. Mungkin macam Zaf cakap lah, marketing itself mungkin ada some issue sikit lah. Mungkin dia tak tahu lah, mungkin kita tak kita expect cerita Shining tu kan popular kan. So cerita ni sepatutnya boleh gunakan that popularity dengan mudah lah supaya kita tahu kan. Which betul is cakap. Mass audience tak tahu pun Shining. Kita rasa dalam filem, siapa yang minat filem community ni, dia akan letak The Shining tu very high lah. Okay. It's not really famous. General public mungkin tak ambil tahu sangat kan. Okay. Sound effect dia pun rasa okay. Ada lagu-lagu tu ada yang tempat tu agak creepy kat dengar kan. Lepas tu ada jump scare 2-3 kali yang ada jump scare. Betul ada jump scare. Yang budak scene Danny masa kecil tu cuak agak tengok kan. Scene Danny masa kecil tu dia dua kali dia dalam mimpi dan 2 kali tu kan. Terkejut kan. Macam terkencing tu kan. Apa ni dia betul. Dia bukan apa. Jump scare ni dah selalu sangat dipakai dalam cerita horror tau. Kita dah selalu tengok cerita apa ni yang dah berapa episod tu ada yang Halloween. Sampai bukan Halloween. Alah, saya lupa nama cerita yang ni lah. Cerita hantu lah yang tu kat 5. Tak ingat tu berjam mana jump scare dia. Tak, maksud saya cerita apa ni, hantu ni selalu pakai jump scare tu. Tapi cerita ni dia tak overuse lah. Ada few scene je dia buat jump scare sebab dia pun dia tak nak gunakan jump scare tu sebagai nak gerakkan cerita. Tu jump scare tu sekadar additional je, supporting punya part of the story je. Tak kalau tak ada pun tak apa, tapi dia buat bagi faham tak? Just add value kat situ je lah kan. I rasa which is good lah kan.
Alright, I think kita dari ada berapa lagi kita miss out dari segi production semua, kamera, gambar semua I rasa lawa. I rasa lah dia punya apa ni, ada time skip sikit jadi dalam situ, ada few time skip jadi, which is okay juga lah. Dia tak nak buang masa dengan apa ni, dia dah habis settle dia punya introduction of the character, so dia buat time skip semua tu, so I rasa okay. Yeah, I think it was good. Okay, jom kita review and bagi markah kat cerita ni lah. So, kita start dengan Zaf dulu. Okay, aku suka cerita ni. Aku bagi 4 bintang. Aku quite surprised. Aku tak sangka aku suka sebenarnya. Especially after the first hour tu, after sejam tu, memang dia menarik sampai nak tengok sampai habis kan. Tapi cerita ni memang diorang criticize dia agak panjang sebenarnya. Agak panjang. One of dia punya negative point ni kononnya dia agak panjang lah. Tapi I rasa, for me, I rasa okay je. So, 4 markah lah? Yes, 4 bintang bagi. Alright. So, what about you, Nabila? I bagi 3.5 kot. Sebab lambat dia je. I rasa sebab lambat sangat dia nak engage I dekat nak bagi I berminat untuk follow. Okay. Alright. For me pula, I bagi dia 4.5 lah. I suka dia banyak scene yang I suka cerita ni memang. I dah tak suka. I tengok banyak cerita hantu yang I tengok, cerita seram yang tengok selalu tak masuk lah. Tapi cerita ni I tengok, I macam nak tahu. Walaupun tak adalah banyak scene yang seram ke apa. Tak adalah tapi seram. Tapi dia main daripada segi apa ni, context of the apa ni, hantu tu yang I suka tau. Macam dia hantu yang selalu kita tengok dah terlalu common dah hantu tu. Tapi ni dia macam so I suka lah. I suka take ni lah. As usual lah, Stephen King dia pandai lah, pandai buat benda macam ni kan. Dia one of dia punya traits lah kan. So macam bila kita cerita It tu, you rasa that kind of at least dia punya ending tak mengarut lah. Selalu Stephen King ni ending dia problem. Yang kau cakap dulu tu kan, dia macam Mamat Khalid tau. Mamat Khalid buat movie macam ni lah. Mula-mula best kan, ending dia macam cepat habis. Stephen King ni dia develop ngarut kan. Banyak ending dia dah macam tukar tajuk lah. Dia letak alien lah, dia letak something else kan. Selalu macam tu lah Stephen King. Kalau kau banyak tengok cerita dia lah. Dia betul faham. Tapi ada dua point nak tanya kau. Satu pasal kau cakap pasal alien tadi lah kan. Memanglah ada rumours pasal It ni alien apa semua kan. So tapi in a way kalau you think about it kan, memang dia punya mungkin apa yang It ni dia pun sama juga. Dia nak cari yang shining tu jugalah. I rasa dia tu dia punya source of dia punya apa ni, kehidupan dia jugalah. So dia biasalah Stephen King dia sebenarnya ada dia punya universe dia. Semua benda most probably jadi dalam universe yang sama kan. Rasanya tu bila tengok macam mungkin It macam ni jugalah. Dia nak cari benda tu, dia nak cari benda makan tu lah kan, yang soul tu kononnya lah. Okay, dan satu lagi pasal tajuk. Dr. Sleep tajuk dia. Dia tidak menggambarkan cerita dia. Betul kan? Yelah, memang lari sikit lah tajuk dia. Memang macam tak ada kemana pun. Tapi itulah cakap, sebab aku dah biasa dengan Stephen King. So tajuk-tajuk macam ni expected memang lah. dia selalu je expected lah dia sini. Okay. Alright. I guess that's it. Thank you everyone. So we enjoy this movie lah. I think Yes. Both from dia punya production of the movie dan dengan dia punya cerita itself lah, kita rasa agak menarik. And then of course lah, apa nama, Rosu punya lakonan memang convincing, betul, power dia memang. Rebecca Ferguson ni terbaik lah lakonan dia. Alright, thank you everyone for watching. Seperti biasa, subscribe, share dan like. Dan harap you guys dapat enjoy kita punya review kali ni. Dan kalau you guys ada beberapa komen, mungkin kita ada salah cakap ke apa-apa, just write it down dalam kita punya YouTube channel. Alright, I guess that's it. Checking out. Saya Riz Hosanda. Thank you Zaf. Thank you Nabila. See you around next week. Bye. Okay. Bye.